Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sikitlah ya. Saya nak cerita sikit tadi. Saya sebenarnya bercuti sebenarnya 2 hari. Hari Rabu saya tak datang, saya maklum kepada ustaz kan, WhatsApp ke dia kan. Jadi semalam sambung lagi cuti. Tak bagi tahu pun. Jadi ni sebenarnya kalau adab berguru sebenarnya salah kan, tak ada adab dah. Tapi saya buat macam tu sebenarnya nak melayan anak isteri sebenarnya. Isteri tu tadi dah malah dia meminta kita nak pergi bercuti kan. Pasal orang bekerja ni kalau tak bercuti ni dia jadi kan, pasal tak ada ilmu kenal Allah, kenal dia gini, dia jadi macam-macam lah. Jadi terpaksalah melayan tu tadi pergi ke mana? Pergilah di Sungai Besar, bercuti kat Sungai Besar kan? Carilah homestay kat sana ya, duduklah. Sama dengan Latif lah tu. Tak tahulah Sungai Besar kat mana, tak tahulah. Latif tempat lain kot. Baguslah kau. Jadi melayan kita pun bagilah dia orang happy apa semua. Okay, happy lah. Jadi tadi nak balik tadi singgah cari ikan kat Sungai Besar kan, ada kedai ikan kan, cari. Okey, tepi laut lah. Jadi berkatalah rumah ni, dia kata, "Oh Allah Taala ni kan maha luas nikmat dia kan, bagi kita ikan apa semua." Jadi saya pun cakap kat dia, kita umur kita sekarang ni tak perlu dah nak cakap pasal nikmat Allah banyak ni. Pasal Allah Taala ni dah memang banyak dah. Daripada kita dulu lagi sampai sekarang ni tak putus-putus semua nikmat dia. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak ke dia dah sekarang ni. Jadi saya cakap macam itulah. Kita nak ke dia dah. Kita tak ada bila lagi kita nak ke dia sebenar-benar kan. Jadi kalau tak sabar bila dia main nikmat syukur memang kena bersyukur, tapi bila nak ke dia kan. Jadi sebab kita ni macam ustaz cakap tadi, kita ni akan mati kan. Bila masa akan mati. Siapa-siapa pakai mati, tak ada ke siapa nak mati kat sini. Semua mati kan. Jadi kita tak tahu bila. Saya pun kejap lagi ke apa semua tak tahu bila. Jadi ni persediaan kita ni. Jadi ada ilmu ini, jadi kita mungkin insya-Allah bersiap siaga dah kita. Kalau tak ada ilmu ni saya tak tahulah. Jadi saya maknanya sedikit sebanyak ataupun seberapa yang saya mampulah saya akan ceritakan. Setiap kali saya sebab solat ke, saya akan ceritakan. Mungkin kita bagi tazkirah ringkas lah kepada anak bini kita. Jadi biar dia sedikit sebanyak dia faham sendirilah. InsyaAllah kita berdoa lah. Saya pun tak mampu nak paksa dia, suruh dia faham masa tu juga kan. Jadi doa Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala bagi dia kefahaman. Dapat faham, jadi dia boleh ikutlah nanti. InsyaAllah saya mudah-mudahan lah. Okay. Lagi tadi tentang apa saya cerita tadi tentang cinta tadi kan. Bertanya diri kita ni benar-benar ke? Kita tahu Allah Ta'ala ni cinta pada kita semua kan. Daripada dulu segini dah selamanya memang Allah Ta'ala cinta kat kita. Boleh bagi. Jadi tanda ambil selaman boleh bagi. Allah Ta'ala cinta kat kita ni. Kita ni dengan Allah Ta'ala ni, adakah cinta Allah Ta'ala kita dah balas? Cinta tu berbalas ya? Ataupun cinta tadi hanya bertepuk sebelah tangan kan? Allah Ta'ala ya cinta kat kita, kita tak balas pun. Jadi ni lah saya pun maknanya nak datang semua, nak biar kita dapat satu makam cinta. Pada barulah kita rasa tak ada benda lah, rasa yang dia panggil apa, bahagia yang sangat-sangat ni. Tadi masa nak datang tadi jalan jam tadi kan, lepas tu sambil tengah jam tadi ada kereta tiba-tiba berhenti kat depan. Rupanya dia nak turunkan penumpang dia, orang Indo. Orang Indo ni maknanya on the spot macam tu dia berhenti kan. Jadi okey, saya sempat break lah. Yang belakang saya tu ada bising lah, apa lah ni hon apa semua kan, yang motor. Jadi saya di situ saya fikir, kalau lah aku tak ada ilmu ni kan, aku macam tu juga nanti kan tak? Jadi kalau kita dah ada
yang pengenalan kaitan dengan kenal diri, kenal Allah ni. Jadi kita sikit sebanyak kita dah faham dah. Tak perlulah kita nak melenting, nak marah. Apa benda nak marahnya? Kan? Nak marah apa bendanya? Jadi saya cakap juga tadi kaitan dengan kasih sayang. Macam mana kita tengok kawan-kawan kita ke, orang luar ke, semua pandangan kita tu macam mana kita tengok dia? Adakah kita tengok? Betul lah kita tengok dengan kasih sayang. Sebab ni semua Allah Ta'ala bagi kat kita. Macam Ustaz cakap tadi kan, anak Adam semua aku bagi kat kau, tapi kau ni tak aku tak kan. Jadi apa kita sekarang ni betul-betul kita kasih sayang. Saya mengaku saya tak mampu lagi untuk tarik hamba-hamba Allah yang lain untuk uji kita kan. Saya selalu sindi juga dalam ni ceramah-ceramah ni. Saya faham ke tak faham, tapi saya pun bukan tak cuba juga. Kadang-kadang kita pun kadang tak kuat ni, kena peli pun ada kan. Cerita sikit orang cakap gini kan. Apalah. Jadi kita cuba jugalah hantar WhatsApp ke, atau video apa semua ni. Tapi seolah macam tak ada apa. Tak ada feedback, tak ada nak balas daripada orang. Jadi kita tak apa. Kita yang penting kita dapat doakan. Itu juga saya tadi cakap tentang apa? Tentang doakan kepada semua. Saya memang saya selalu amalkan. Saya sendiri pun dengan Allah Ta'ala saya rasakan saya lah manusia yang paling jahat berbanding dengan yang lain. Kita doakan biar semua orang pun dapat apa yang kita dapat. Okay? Semoga Allah Ta'ala perteguhkan hati kita. Semua sekali lah, siapa yang ada bukan kat kita, kumpulan kita saja. Yang dalam kedai ni yang datang dari sekitar, semua sekali kat rumah ke, kat mana-mana sajalah. Semoga biar orang pun semua dapat kenal diri, kenal Allah. Itu yang paling utama. Tak ada benda lain dah. Tak ada benda lain. Kenal Allah tu je. Mustahil kita ni kita tahu Allah Ta'ala semua buat pada kita, tapi kita tak kenal Allah Ta'ala. Ini memang melampau sangat kita. Kalau kena hukum memang patut pada muka lah kita sebenarnya. Memang layak kita kena dicampak kena neraka, memang layak kan. Pasal kita tak kenal pun. Tadi inilah Jadi saya mengajaklah semua sekali kita ni supaya kita ni sentiasa diberi keteguhan hati oleh Allah. Supaya kita sentiasa dan berutusan dengan Allah, istiqamah minta Syekh pun doakan kita semua biar kita semua ni dapat sebagaimana saya dapat. Itu saja dari saya. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya asri. Haji. Haji. Bang. Ali lah 2 hari nak cakap. Dia Facebook ni ke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hari ini saya dapat ilham nak cerita pengalaman saya berkenaan dengan mendidik anak. Saya di rumah ada 2 orang anak, seorang lelaki seorang perempuan. Umur seorang 8 tahun, seorang 9 tahun. So maknanya dalam waktu yang mula kenal erti alam persekolahan, sebab sekolah sebelum ni pun banyak cuti. So sekarang ni dia dah mula balik sekolah. So jadi dalam masa tempoh kejap sekolah, kejap tak sekolah tu, saya berfikir macam mana cara terbaik untuk saya penuhi masa dia orang, untuk bagi dia orang dapat ilmu basic tentang kefahaman mengenal diri, mengenal Allah ni. Jadi biasanya saya akan adakan satu sesi untuk cakap dalam 5-10 minit dengan dia orang lepas pada solat maghrib. Okay? Dan bila saya buat sesi tu, pada mulanya orang rumah saya tak berapa nak setuju, sebab macam cikgu cakap tadi lah, dia orang masih lagi tak faham sepenuhnya perjalanan gitu. So dia nampak macam kontra dengan apa yang dia orang belajar kat sekolah. Jadi apa saya buat, perkara
perkara asasnya saya cuba nak bagi anak saya faham dan dia boleh jawab bila saya tanya. Pertama sekali saya tanya dia apa itu mengenal diri dengan mengenal Allah. So perkataan tu memang asing bagi dia orang, tak boleh nak faham. Okey. Jadi saya mula dulu dengan perkataan, dengan soalan saya tanya dia orang, apa Allah nak kita buat dalam kehidupan kita. Okay, itu soalan yang simple. So saya bagi jawapan dekat dia orang. Saya kata Allah nak kita ingat dia 24 jam. Okay. Perkataan 24 jam tu saya kata dekat dia kena ingat sampai akhir hayat. Ini perkataan ni tidak boleh diubah-ubah. Allah nak kita ingat dia 24 jam. Okay. Lepas tu dalam 2-3 hari, okay, saya akan tanya soalan yang sama, dan bila hari ketiga ataupun hari keempat dia orang dah lekat dengan jawapan tu, saya pindah satu soalan lain. Saya tanya kat dia orang, kenapa Allah nak kita ingat dia 24 jam? Kita tukar dengan satu soalan lain. Okay? Dia berkisar dekat situ juga. So jadi jawapan dia pasal apa Allah nak kita ingat dia 24 jam, sebab Allah ni ingin dikenali. So jadi dua dah soalan kita lontarkan pada dia orang. Itu perkara yang paling basic sekali. Allah ingin dia dikenali. Okey. Okey, jadi benda yang sama kita ulang sampai dia orang boleh jawab dekat kita waktu makan ke apa ke, sebelum nak makan ke apa ke, kita tanya, kenapa Allah nak macam tu? Nak dia kita ingat dia 24 jam, dia akan jawab supaya ingin dikenali. Okey. So soalan yang ketiga kita ajukan, okey. Macam mana cara kita nak mengenali Allah? Itu perkara subjek kita yang bincang sekarang. Nak kenal Allah, kena kenal diri, baru boleh kenal Allah. Okay. So jadi benda-benda macam ni lah. Soalan-soalan ni saya 3 soalan je kan saya kemukakan. Terus sekarang ni benda ni dah lama. Okay. So jadi maknanya ada banyak soalan yang dah berlalu. Okay. So jadi macam tadi saya kata, okay, kita nak kenal Allah, kena kenal diri, kemudian baru kenal Allah. Okay? Macam mana nak mengenal diri? So kita berbalik pada kita olah soalan tu. Tapi perkaranya asas tu kita jangan lagi, sebab anak-anak ni dia punya minda dia kosong, dan dia ada benda-benda basic ni masa belajar kat sekolah. Cuma dia tak boleh nak link, dia tak boleh nak hubungkan benda tu. Okay? Sebagai contoh saya bagi tahu kat dia, saya tanya anak saya yang Darjah 3 ni, okey. Lepas pada kita mati, kan, lepas pada kita mati, kita akan dikebumikan apa semua. Lepas tu dia tahu, dia kata, abah, ada 2 malaikat yang datang kan. Saya kata betul. Tu saya tanya dia, ingat tak apa soalan pertama yang dia tanya? Saya tanya anak saya tu, apa soalan yang malaikat ni tanya dekat kita? Dia tanya, siapa Tuhan kamu? Tu saya kata betul. Dia akan tanya siapa Tuhan kamu. So maknanya kita berbalik pada kita cerita yang mula-mula tadi. Tuhan tadi siapa? Lepas tu Tuhan Allah kan. Lepas tu Allah nak ingin dikenali. So maknanya kita dekat dunia ni, kalau kita tak mengenali dia, dia akan tanya kita. Tapi kalau kita dah kenal dia, dalam kubur nanti dia akan tanya tak? Saya tanya dia, dia jawab sendiri. Tak tanya dah, sebab apa? Dah kenal. Itu maknanya itu basic yang kita bagi dekat anak-anak. Tak susah pun untuk dia orang. Tapi kita kena ulang-ulang soalan yang sama. Biar sampai dia orang dah lali dengan soalan tu. Ya? Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsi untuk hari ini. Alhamdulillah. Bagi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selalu kita mendengar ungkapan di mana selalu Ustaz berpesan kepada kita bahawasanya apabila kita nak mendapatkan Allah itu, Allah tu datang dengan kita dah semestinya, di mana selalu diungkapkan apabila kita berjalan menuju ke arah Allah SWT, dia berlari ke arah kita. Di mana kalau kita berlari ke dia, dia akan sepatah sekilat datang kepada kita. Jadi untuk memedekkan cerita ini, bahawasanya kalau kita belajar untuk mencintai semata-mata kepada Allah, dia mengajar kita tentang cinta,
Itulah cinta yang tak pernah berpaling. Jadi dia akan sendiri mengajar kita cinta, apa erti cinta itu. So dalam kehidupan kita, kalau kita dah merasa cinta dia dan kita bercinta dengan dia, tak susah kita nak mencintai yang malu-malu, yang seperti isteri kita, siapa-siapa pun. Jadi bermakna cinta kita itu tak pernah tak fake lah, orang cakap, tak palsu. Apa pun pengucapan kita mengeluarkan kata-kata cinta tu, jadi bermakna cinta tu adalah cinta sejati. Sebab yang mengajar kita erti cinta tu adalah Allah sendiri. Itu saja dapat saya berkongsi pada petang ini. Semoga kita dapat musabah diri. Kita sebanyak sedikit kita belajar tentang erti cinta. Assalamualaikum warahmatullahi. Pamit. Pamit. Alhamdulillahirabbil syukur alhamdulillah saudara kita Cik Gudi apa ni, saudara kita Asri Fazli semua menceritakan rahsia kerohanian, kesucian bukan senang kita nak dengar dialog kesucian, kalimat-kalimat Rabbi tu, kesucian tu, kalimat-kalimat Rabbi yang dia sampaikan tu semua daripada lubuk hati yang suci tu dia cerita. Walaupun cerita tu orang kata biasa, tapi sebenarnya dia luar biasa. Sebab luar biasa dia bersumber daripada asliah, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang dirasai dan diberi kurnia daripada Allah, diceritakan. Itu yang dikatakan tadi, dikenang sampai bila-bila pun akan dikenang. Sebab perkataan kita tu bukan perkataan kita, tapi sentuhan daripada gelombang daripada Allah. Kita hanya menceritakan penceritaan Allah dalam diri kita. Kita menceritakan penceritaan Allah di dalam diri kita, kita tajalikan. Sebenarnya dialah menceritakan diri, dialah asyik dengan diri dia. Kata saudara Asri tadi, macam Cik Gudi tadi, dia meluahkan lagi bagaimana nak perhebatkan lagi. Sebab Allah ni dah terlalu banyak sangat, hebat sangat bagi kita macam-macam. Macam mana kita nak olahkan tadi supaya kita betul-betul pula sungguh-sungguh dengan Allah. Saudara Fazli pun cara nak kita didik anak tu, daripada kecil ni dimasukkan dengan ni sampai dia berjaya, memasukkan dalam diri anak tu keyakinan hanya pada Allah sebelum dia akil balik. Mana tu satu kejayaan. Bila dapat anak kita masukkan benda ni sebelum dia akil balik. Sedapat-dapatnya gitu. Bila dia akil balik tu dah sampai akal dikenal Allah SWT. Dan saya jemaah-jemaah kita yang biasa hadir ni, maknanya bukan saja kita nak ikut sistem Allah. Rasulullah SAW tu mengikuti sistem 100% sistem Allah Ta'ala, Rasulullah tadi. Jadi apa yang kita lihatkan kepada Rasulullah buat tu tadi, itu semua sistem Allah. Jadi jangan ragu. Yang kita dapat ni original daripada Allah. Yang Rasulullah tunjukkan tadi pun tepat solid asliah juga kalau kita dah kenal diri, kenal Allah. Tu. Macam contoh minum saya Rasulullah minum bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Jadi saya ni Rasulullah tu ajar tu gitu. Kalau minum. Bukan makna kalau kita tak minum cara macam tu salah, bukan. Kita angkat je, kita tahu bukan kita angkat. Kita tahu Allah yang suap kan. Kita ikut tawaf tadi untuk mentauhidkan Allah. Tawaf ni mentauhidkan Allah. Jadi ada pula minta pula air fresh orange, ada straw pula. Punya hebat jemaah kita ni. Punya hebat ni. Betul-betul nak ikut sunnah Nabi sampai straw. Punya hebat saya cakap. Saya bersyukur alhamdulillah. Ada jemaah saya yang macam tu hayati. Alhamdulillah, tu semua bagus. Kalau orang luar tengok, ya, Rasulullah kalau tengok, ini umat aku special straw. Dia alhamdulillah. Jadi bukan jadi marah, jadi bertambah cintanya Nabi bila tengok tadi. Kita bukan melebih-lebih, tapi kita nakkan tu sampai kita tak nak.
Walau seteruh pun kita tetap juga. Jadi alhamdulillah ya. Jadi saya minta maaf, bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Kita semua dipilih kan, kita kumpulkan lagi sekian. Semua ni hadir, kita hadirkan roh-roh semua datang. Hadir ke apa, semua siapa-siapa pun roh-roh orang Islam ke tak Islam semua hadir dalam kita punya majlis. Kita bagi tahu kan. Seolah mereka dengar pula. Lepas tu Allah mudahkan pula YouTube pula. Jadi semua boleh dengar. Mana kita, apa yang kita buat tadi Allah tajalikan betul. Dengan YouTube pula dia bagi izin kan. Sebelum ni dia tak bagi. Maknanya Allah nak, apa yang disuruh kita tu sebenarnya dia akan menambahkan lagi keyakinan yang apa kita buat tu betul, dia sebar betul. Alhamdulillah ya. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Saya terima kasih pasal perhatian sampai bawa dalam kehidupan tu ya. Bukan sekadar dengar, makna kamu sungguh-sungguh buat, lagi saya kegembira. Sebab yakin tu waqafa billahi syahid, cukup Allah yang menjadi saksi apa yang kalian dapat, kalian buat tu kan. Itu cukup manis. Sentiasa Allah menyaksikan apa yang kita buat tadi kan. Kita yakin. Saya minta maaf kalau dalam saya menyampaikan ada rasa kedirian. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.